Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT yang Allah masih lagi memberi peluang untuk kita, sihat kepada kita sampai kita berada di 10 akhir Ramadan. Hari ini 23 Ramadan. Dah seminggu lebih kurang. Dah 23, mungkin ada lagi 7 hari ini ataupun ni hari lagi. Maka Ramadan akan meninggalkan kita. Dan berdoalah kita supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, terimakan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan sepanjang bulan Ramadan, di masjid dan di rumah atau di mana saja yang kita berada, kita tunaikan. Maka mudah-mudahan perkara itu akan menjadi kebaikan untuk kita bersama. Satu hadis daripada Abi Mas'ud. Hadis ini tidak siapa tanggung sahih dak. Bukan siapa sahih dalam hadis ini, iaitu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin wa ahalla Ramadan. Abi Mas'ud dia riwayat kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda pada satu hari itu yang masuk bulan Ramadan. Hari yang masuk bulan Ramadan ataupun apa anak bulan Ramadan, maka Nabi kata lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannat ummati an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Kalaulah hamba-Ku tahu apa yang ada, apa yang terkandung dalam bulan Ramadan. Kalaulah hamba-Ku, maknanya hadis ni hadis kursi sebab dan guna ibad. Kalaulah hamba tahu apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, apa yang ada dalam bulan Ramadan, kelebihannya, nasaya umatku akan cita-citalah supaya setahun itu jadi Ramadan belaka. Itu tetap kelebihan bulan Ramadan yang banyak hadis-hadis yang lain menyatakan kelebihan bulan Ramadan itu sangatlah banyak, sangatlah besar, yang tidak ada pada bulan-bulan, dan tak ada pada bulan-bulan yang lain. Itu tetap kelebihan dari bulan Ramadan. Hadis yang lain daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lillahi azza wa jalla 'inda kulli fitrin utaqa. Abi Umamah cerita kata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, bagi Allah Ta'ala, bagi Allah azza wa jalla, di sisi tiap-tiap kali buka puasa, bagi Allah Ta'ala di tiap kali di sisi berbuka puasa adalah utaqa, iaitu pembebasan daripada api neraka.
Yang mana juga hadis-hadis yang lain banyak mengatakan di bulan Ramadan, bulan pembebasan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, Allah beri pembebasan, kelepasan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis saat ini itu riwayat yang lain, riwayat Abi Sa'id ada mengatakan Nabi tidak royak kata apa ni kelimah bulan Ramadan, tapi ada yang lain iaitu yakni fi Ramadan, iaitu buka puasa tu tahu dah situnya menunjuk kata bulan Ramadan. Pas pula wa inna likulli muslim fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Bagi tiap-tiap orang Islam, bagi tiap-tiap orang Islam pada tiap-tiap hari dan tiap malam, doa yang diterima juga di bulan Ramadan. Jadi pada hari yang lain Nabi tidak tidak kata macam ni. Tetapi pada hadis yang berkenaan dengan bulan Ramadan, berkenaan dengan juga kelebihan yang lain dan juga doa sebagai masa doa yang diterima oleh Allah Ta'ala, Nabi kata fi kulli yaumin wa lailatin, pada tiap-tiap hari dan malam. Mana tiap hari tiap malam lah. Dakwatun mustajabah, doa yang diterima. Siapa tak si berdoa, siapa tidak berdoa, tak ada orang tidak berdoa. Doa belakang kepada Allah. Apatah lagi doa tu menjadi doa mustajab. Doa istijabah, doa mustajabah, dakwatun mustajabah, semua perlu nak belakang doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil-bil lagi kita berada di bulan Ramadan. Ketika kita nak berbuka puasa adalah satu masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tolak doa seorang hamba yang apabila dia berdoa kepada Allah Ta'ala sebelum nak buka puasa. Pada hari lain tak ada lah kita puasa sunat ya, baik-baik pada hari lain bukan. Walau nak molek setara mana pun puasa sunat, ia tak boleh nak tanding dengan puasa fardu, puasa wajib. Kerana puasa wajib itu adalah ibadat yang dikasihi oleh Allah SWT, lebih-lebihi berganda-ganda lah dengan amalan sunat tadi. Maka apabila kita tunaikan satu amalan puasa satu hari sebelum kita berbuka puasa, masa yang di istijabah lah pada masa tu, doa tu seseorang yang berdoa sebagaimana juga dalam hadis yang lain ada royak kata ha puasa juga. Ha puasa, lepas tu ha musafir. Orang kena zalim. Tu. Orang kena zalim tidak mesti di bulan Ramadan, bulan lain-lain pun ada. Orang musafir hingga dia kembali kelik semula ke rumah dia. Dia juga pada masa-masa yang lain boleh berlaku. Ramadan boleh berlaku, masa lain boleh berlaku. Tapi puasa, buka puasa ni yang paling lebih laginya di puasa bulan Ramadan. Walaupun puasa sunat di masa lain pun ada, tetapi tidak sama sekali amalan wajib tu dengan amalan yang sunat. Maka benda semacam ni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bui keampunan dan bui pembebasannya, terimanya doa seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullahi fi Ramadan maghfurun lahu." Zakirullah, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingati Allah. Nak mengingati sekali cara dia berzikir, mengingati Allah cara-cara yang lain. Tapi di bulan Ramadan maghfurun lahu, diberi keampunan baginya, diberi keampunan dosa bagi seorang yang berzikirnya kepada Allah SWT di bulan Ramadan. Memang Nabi kata fi Ramadan, maka bukan pada bulan lain, hari lain dak lah. Kelebihan ni di bulan Ramadan.
yang tidak ada juga pada masa yang lain, kerana Nabi cocongnya masa iaitu di bulan Ramadan. Ada yang lain pandak-pandak daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madza yastaqbilukum wastastaqbilunahu wastastaqbilun. Nabi kata 3 kali. Madza yastaqbilukum, apa yang memaling pada kamu, apa yang kamu menunggu-nunggu, nanti-nanti nak sambut-sambut. 3 kali Nabi ulang kalimah ni. Faqala Umar bin Al-Khattab, maka kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahyun nazal. Sayyidina Umar tanya Rasulullah, kerana Nabi tanya kata apa yang datang kepada kamu, apa kamu duk tunggu-tunggu. Maka Umar kata, ya Rasulullah, adakah wahyu turun? Nabi kata, la, dak. Moga Nabi kecek macam saat ni tu, Sayyidina Umar berasa meskilah. Adakah wahyu tu turun? Nabi kata, la, dak. Qala, Umar kata, aduun hadar, seteru mari ke? Nabi kata, la, dak juga. Qala, Umar kata lagi, famaza, maka gapo dia ya Rasulullah? Nabi kecek lagu saat ni tu. Gapo nama lagu tu kak? Wahyu turun pun dak, seteru mari pun dak, pas gapo dia hai Rasulullah? Tanyanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru fi awwali lailatin min syahri Ramadan likulli ahli hadhihi alqiblah wa asyara bi yadihi ilaiha. Nabi jawab kata, sungguhnya Allah Taala beri keampun ni pada awal malam bulan Ramadan bagi tiap-tiap ahli kiblat. Tiap-tiap orang ahli kiblat akan mendapatkan ampunan dosa, serta Nabi tunjuk kepada kiblat. Wa asyara bi yadihi ilaiha, Nabi tunjuk kepada kiblat. Pada awal malam Ramadan, Allah Taala beri keampunan dosa bagi tiap-tiap ahli kiblat, serta Nabi tunjuknya kepada kiblat. Apabila Nabi kata lagu tu, faja'ala rajulun baina yadayhi yahuzzu ra'sahu wa yaqul bakhin bakhin. Maka seorang yang berada di depan Nabi tu angguk kepala. Serta dia kata bakhin bakhin, mana hasan molek baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi dengar seorang sahabat ada depan Nabi kata bah lagu tu atau bakhin tu, maka Nabi kata, ya fulan daqa bihi sadruk, wasa sepik, wasa susah dada ke, wasa susah hati ke, hai fulan, hai sianu. Nabi tak sebut nama dia. Qala la, orang yang lelaki saat ni jawab tak, walakin zakartu al-munafiq, tapi aku teringat pada orang munafik. Kerana Nabi kata bilanya awal malam bulan Ramadan, Allah Taala beri keampunan dosa bagi tiap-tiap orang ahli kiblat. Maka seorang saat ni hak angguk kepala saat ni, dia kata bah saat ni tu Nabi dengar dengan dia kata, Nabi kata apa mu tak senang hati lagu mana? Dia tak, tapi dia teringat kepada orang munafik. Hak pura-pura kata Islam, sedang zahir luar kata Islam, hati dia tidak Islam sekali, tak bersama dengan Rasulullah dan orang mukmin sekali. Faqala, maka Nabi kata, orang lelaki tak ni jawab kata, lakin zakartu al-munafiq, tapi aku teringat pada orang munafik. Maka Nabi kata, innal munafiqina humul kafirun wa laysa lil kafirina fi dzalika syai'. Sungguhnya orang munafik itu, mereka itu orang kufur,
dan tidak ada lah bagi kufur tu sedikit pun saat ni nak boleh ampun dosa tak ada. Maka alhamdulillah hadis menunjukkan kata dapat keampunan dosa tiap-tiap malam di awal bulan Ramadan bagi tiap-tiap orang ahli kiblat. Mana ahli kiblat orang Islam lah. Ahli kiblat mana orang Islam. Orang Islam yang sebenar Islam. Bukan kata berpura-pura ataupun hanya sedang-sedang saja kata dia tu Islam berimannya kepada Rasulullah atau berimannya kepada Allah SWT dan rukun-rukun iman yang lain. Munafik atau nifak ni tak berlaku ketika Nabi kita duduk Mekah. Kalau Nabi kita duduk Mekah tak berlaku yang munafik. Kerana tu Nabi susah. Orang Islam kena tindah. Orang Islam kena buat nyanyi, kena buat zalim. Siapa nak pergi pura-pura Islam dengan Nabinya? Kalau duduk dalam Islam lemah pada masa tu. Tapi bila Nabi kita hijrah daripada Mekah kepada Madinah, mulailah Islam itu menegak di Madinah, kuat, maka adalah segolongan yang kalau duduk dalam keadaan kafir lagu tu mungkin tidak selamat. Jiwa dia tak selamat, harta benda dia. Lalu tu nak selamat harta benda dan diri dia saat itu, mari sedang ayat Nabi kata dia pun Islam juga. Dia pun beriman juga. Tetapi hati sebenar tidak beriman. Situlah Allah Ta'ala khabar kepada Nabi kata ada orang yang jadi munafik. Sebagaimana Allah Ta'ala terang dalam surah Al-Baqarah di awal-awal surah tu dah. 5 ayat pertama berkenaan dengan orang mukminin, orang muttaqin. 2 ayat yang kena dengan ayat yang ke-7 tu orang kafirin. Maka ayat yang ke-8 terus lagi. Panjangnya ayat tu Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan orang munafikin. Berarti manusia yang berada di atas dunia ni ada orang Islam yang benar-benar Islam. Lepas tu ada orang agama lain daripada agama. Ikutlah agama gapo pun asal bukan Islam, maka dikatakan orang tu orang kafir. Al-kufru millatun wahidah. Dan kufur ni agama yang satu, ikut nak agama gapo kufur belaka. Lepas tu yang 3 orang mai pura-pura dan menunjuk-nunjuk kata dia tu Islam, sebenar hati dia bukan Islam sekali. Sebenar hati dia bukan beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali. Ada yang lain daripada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita ada sebut, Abdul Rahman bin Auf ada cerita kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Ada kebanyakan hak kita biasa dengar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa qiyam Ramadan. Sebab tu saya pernah ayat dah kata kelimah tarawih ni kelimah dia dah. Bukan kedia masa kita ni dak. Dan maknanya bukan masa Nabi dak. Pada masa Nabi tak terkenal kelimah tarawih kerana Nabi guna qama, Nabi guna kata qiyam. Qiyam Ramadan. Maka siapa yang menghidupkan di bulan Ramadan dengan semaya dikatakan qiyam. Qiyam bulan Ramadan. Ikutlah nak semaya, nak berzikir, nak beristighfar, nak berdoa, asalkan menghidup bulan Ramadan. Tapi kelimah qama ni qiyam, mana berdirinya menunaikan semaya sunat atau yang kita kenal ni kata semaya tarawih. Iman dengan keadaan beriman, wahtisaban dengan keadaan harap mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan hadis dengannya, ghufira lahu, diampunkan dosa baginya, ma taqaddama min dzambi, dosa dulu-dulu mari. Tapi hadis ni lepas pada iman dan wahtisaban, kharaja min dzunubihi, orang ni keluar daripada dosa-dosa dia tu kayaumi waladathu ummu, sepertilah mana diampun dosa, cuci bersih sepertilah hari yang dilahirkan oleh ibu dia, dan seperti hari yang diberanakkan oleh mak dia. Itu keampunan dosa. Supaya juga ada kayaumi waladathu ummu berkenaan dengan haji. Dan haji mabrur, tidak ada balasan kecuali syurga
dan Nabi ada kata juga dia ampun dosa seperti mana hari peranuk ke dia tu, mana cuci bersih tidak ada dosa. Juga hadis berkenaan dengan orang qiyam Ramadan dengan benar-benarnya qiyam akan mendapat keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala juga. Maka banyaklah tak kecuali dengan qiyam Ramadan yang berupa hukum sunat dan siyam Ramadan yang hukumnya fardu wajib, semua tu akan mendapat balasannya dan pahala yang banyak, dan pulaknya akan mendapat keampunan dosa dari Allah Taala. Apatah lagi kalau dia buat amalan di qiyam Ramadan pada malam satu malam tu yang berbetulnya Lailatul Qadar. Yang mana hari ini 23, mana semalam 23. Nabi tidak menentukan pada malam mana-mana, atau 21 ke 23 ke 25 27 29 ke, tapi banyak riwayat mengatakan duduk di akhir bulan Ramadan. Walaupun ada ulama mengatakan 27 Ramadan, ada ulama kata tidak tetap gitu. Ya bergilir berganti hidup tak tetap tu malam tu sok muda. Tidak tetap kata pada malam tu mati duduk situ dak. Ada ulama mengatakan ya ikutlah malam lain tapi duduk di 10 hari bulan Ramadan. Maka kita dah pun lepas 3 malam 10 akhir Ramadan pada tahun ni. 21, 22, 23 dah. Maka ada lagi 24, 25 ada lagi lah. 5 hari lagi yang mana kita berpeluang lagi untuk nak beramal di bulan Ramadan, di malam Ramadan yang mungkin Lailatul Qadar tidak berlaku lagi. Ia nak berlaku pada malam mana kita tahu tak tahu, sedar tak sedar, nampak tak nampak, ikutlah tu tidak masalah. Masalahnya kita buat hendak pada malam yang berbetul dengan Ramadan. Ada pun alamat-alamat Ramadan yang Nabi kata taharrau cari-carilah bulan Ramadan. Bukan makna cari duk tengok begotu, duk tengok begoni dak. Dan setengah ada yang kita duk tengok nanti duk tengok air lah, tengoklah puh kayu lah, berbagai-bagai kata-kata saat itu. Benda-benda tu tidak sahih sekali. Tidak sahih menjadi alamat kiamat. Bukan cari lagu tu. Hak Nabi royak, Nabi nak-naknya cari dengan kita menunaikan ibadat. Bukan cari sepoduk cari benda sulu, cari tengok, bukan begitu dak. Bukan nanti tengok alamat tu alamat ni dak. Hanya dengan kita menunaikan ibadat pada malam Ramadan, bilanya berbetul dengan Lailatul Qadar, maka kita akan mendapat kelebihan. Lailah malam qadar mana kemuliaan kebesaran, maka malam tu malam yang banyaknya dan kebesaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni umur hanya sikit pandak berbandingi dengan umur nabi-nabi yang lain. Satu hadis lagi sebagai hadis yang akhir pada pagi ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ni ada man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu supo belakang. Ada hadis kata man shoma Ramadan, lepas tu belakang supo. Tapi hak ni hadis ni hadis qiyam Lailatul Qadr. Qiyam Lailatul Qadr dengan kita menunaikan amal-amal ibadat. Amal-amal ibadat yang wajib ke, yang sunat ke, yang wajib semaya maghrib, semaya isya. Lepas tu subuh tu ya cirah dah, habis dah pada masa dianya. Hatta matla'il fajr, bila naik fajar dah pun habis masa yang mana kita lepas dah. Kemarin mai dulu nu kata bila naik fajar malaikat Jibril pun royak kepada malaikat ar-rahil mana naik kita boleh pergi dah yai boleh dah klik dah gitulah soalnya. Habis masa bila malaikat suruh mari Allah Taala suruh malaikat turun kepada bumi dengan izin Allah Subhanahu taala. Maka siapa yang beramal dengan keadaan iman dan dengan keadaan harapnya balasan dari Allah Taala, maka orang itu akan mendapat balasannya iaitu keampunan dosa
hak telah lepas mari. Saat ni riwayat Bukhari Muslim. Hak riwayat hak Muslim saja. Nabi katakan, man yakum lailatul qadri fayuwafiqaha. Siapa-siapa qiyam lailatul qadr, mana wa amal pada satu malam berbetul dengan lailatul qadar. Kena dengan malam lailatul qadar, amalan dia buat saat ni. Imanan wa ihtisaban juga. Dan hadis hak Abu Hurairah tu, hak dapat saat ni mangko lailatul qadri. Hak ni man yakum. Nah, qama, nah hak ni man yakum. Supaya jugalah berdiri juga, mana buat amal juga berbetul lailatul qadar. Lepas tu dengan keadaan dia berimej lah. Berartinya kalau seorang tu orang yang tidak berimej kepada Allah SWT, payah buat kebaikan, misalnya berbetul lailatul qadar, dia ada berikat, tolong orang tu, tolong orang ni, dia orang kena menyakit, ikutlah apa yang pertolongi. Berbetul lailatul qadar tapi dia tidak ada iman, adakah nak boleh? Tak boleh lah, sebab ia tak berimej. Nah, bila ia tidak berimej, macam mana ia nak ada harapan ganjaran pahala daripada Allah sebab ia tak berimej kepada Allah? Maka tak akan bolehlah kelebihan ni, sebab dia tidak ada iman dan tidak ada ihtisab kepada Allah Ta'ala. Berarti seorang-orang nak dapat kebaikan, mana-mana malam, mana-mana hari, tak kecuali lah, bukan saja Lailatul Qadar, bukan saja di hari bulan Ramadan saja, hari lain-lain pun serupa. Syaratnya orang tu nak dapat ganjaran pahala dan dapat keampunan dosa, kena orang tu orang berimej kepada Allah Ta'ala. Maka hadis ni Nabi kembar dengan iman dan ihtisab, harap-harap ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, maka orang itu akan mendapat keampunan dosa dari Allah SWT. Kerana dosa lah seorang itu kena masuk neraka. Kerana dosa lah seorang itu lambatnya boleh masuk syurga. Lambat masuk syurga, kedia masuk syurga, terlewat masuk syurga kerana dosa. Seorang kena masuk neraka pun kerana dosa. Ingat tak kita, dan Nabi tanya, manil muflis? Mu kenal tak dia orang muflis? Muflis orang lum lalai. Nabi tanya sahabat. Maka sahabat jawab kata, orang tidak ada duit dinar, tak ada duit dirham lah. Duit dinar, duit emas. Duit dirham, duit perak, tak ada harta benda lah. Nabi kata, tak, bukanlah gitu. Tapi Nabi royak atau orang muflis, orang lom lalainya, orang yang apabila di kiamat esok, orang marilah gue. Mari rongrian kepada Allah Ta'ala, royak ta Allah, ya Allah, orang ni buat kita begini, zalim kita, kau apa nama kita begini-begininya. Maka ambil pahala orang buat zalim ke orang, buat nyanyi ke orang, beri pada orang kena buat nyanyi. Mari yang kedua begitu juga, ambil pahala dia beri kepada sini. Mari yang ketiga ambil pahala wi kepada si hak kena buat nyanyi. Akhir-akhir habis pahala dia. Ada lagi orang. Nak ambil pahala tak ada dah. Ambil dosa kawan ni buh ke dia, ambil dosa kawan ni buh ke dia. Habis pahala, seolah tak ada harta. Hotel lekat yang kededek. Orang tu orang panggil orang lom lalai. Pahala tak ada dah, amal ibadat habis dah. Nak wi kau orang on, gi kau orang habis dah. Lepas tu dosa rap on pada orang lain pula. Dia tak ada nak, tapi hukum Allah Ta'ala begitu, sebagaimana Nabi beri keterangan dalam satu hadis, maka orang ni orang Nabi kata orang lom lalai, orang muflis. Sebab tu dosa kita nak keampun ni, dapat keampun ni, pahala balasan ganjaran kebaikan kita nak juga dari Allah SWT. Maka Ramadan adalah satu peluang. Satu peluang kita dapat Ramadan banyak pada Rasulullah. Rasulullah hidup dalam bulan Ramadan sejak daripada terimanya wahyu fardu puasa 9 kali ya Nabi kita dia. Kalau poriman tu tak boleh tanding lah banyak kita, tapi kunnafab ceraklah panggil tak dengarnya kita dengan amalan Rasulullah. Tak sangna ukur dengan Rasulullah dengan sahabat berpada dah. Jauhnya beza walau bagaimana. Fattaqullaha mastata'tum. Muntakwalah kepada Allah sekadar mengkuasa. Apabila aku suruh, Nabi kata, membuatlah qadar mengkuasa. Apabila aku suruh, membuatlah qadar yang kamu kuasa. Kuasa sini makna kita kena tebailah.
malas sikit sebanyak tak urak we lengoh betih we. Dan malam tak semaya di masjid lah ni, maya di rumah masing-masing. Bukanlah kata bos semaya di rumah tak semaya. Bos semaya di masjid dulu, duk semaya sama, baru rumah tak semaya. Jadi pelat okat lah Ramadan tahun depan kita tak ada pia ada perakan jamin kata tak apalah, tak ada buat tahun ni pun kita buat tahun depan lah. Kita jamin ke kita rasa boleh perakan ke kita akan hidup lagi Ramadan tahun depan. Kita tak ada siapa berani jamin kata nak hidup dia boleh Ramadan tahun depan. Tapi kita berdoa supaya Allah Taala panjangkan umur, boleh buat amal ibadat lagi, amal ibadat diterima oleh Allah Taala. Mudah-mudahan kita akan terselamat dapat kebaikan bersama dunia dan akhirat. Itulah saja untuk pagi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi